Ya, Alhamdulillah dah kita kembali lagi dan hari ini saya dan Serena akan membawa bis kita ke mana? Kita ni akan Memancing. memancing di mana? Di pantai. Di pantai. Bukan di sini, tapi penceritaan pengalaman memancing di pantai dalam segmen Lakas dan Memancing. Kita juga menghadirkan dua orang tetamu, Haji Arifin bin Haji Daud dan juga Rosman bin Haji Daud, pemancing tegar. Lakas tah mengail segmennya ni. Lakas tah mengail, segmen Lakas tah mengail. Jadi hari ini sesuatu yang menarik yang akan kami bawakan pada bis kita. Ya. Macam mana cara tadi memancing di pantai dan apa yang sebenarnya dapat dipancing di pantai. Ini yang mungkin di antara soalan yang akan tadi tanyakan kepada narasumber kita nanti. Apa kata Serena, kita terus berkenalan dengan narasumber kita di hari ini. Ya. Alhamdulillah di studio ada penonton seperti yang Serena nyatakan tadi. Kita berbesar hati sebenarnya kita telah pun menjemput ke studio yang mulia Haji Arifin Haji Daud dan juga Rosman bin Haji Daud yang merupakan dua pemancing tegar yang akan berkongsi pengalaman mengenai dengan memancing di pantai. Jadi apa kata kita terus saja sapa mereka berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Tuan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dimaklumkan ni Tuan berasal dari daerah Tutong ya, Dari Tutong. Kampung Sinaut. Dari Kampung Sinaut. Alhamdulillah. Kan berbahasa Kedayan kah bahasa Brunei cerita ni? Kedayan boleh. Boleh juga, Bahasa biasa pun boleh. Boleh je. Alhamdulillah. Baik, bercakap pasal memancing ni Tuan, kami ni akan lebih fokus pasal orang kaedah memancing di laut. Sebenarnya ada perbezaan ke tu teknik ke apa tadi memancing di laut sama di sungai ni? Macam mana? Sebelum kita ni bertanya bila sebenarnya boleh memancing. Perbezaan adalah macam di laut. Lain di kan perkasnya lain atau digunakan lain untuk di laut atau kalau di pantai lain perkakas yang dipakai. Selain daripada perkakasnya Tuan, rasanya mungkin ikan yang dipancing di Sungai di dan laut sungai memang berlainan dan laut lah. memang berlainan juga Tuan. Memang berlainan. Memang berlainan. Tapi untuk diri Tuan Haji Arifin dan juga Tuan Rosman, bila sebenarnya bis kita mula minat memancing ni? Start daripada mula minat memancing ini sejak daripada kecil lah. Dari kecil, I think dalam kira-kira 12 tahun lah. Umur 12 tahun. Jadi memancing ini kami kira sebagai hobi keluarga lah. Hobi. Ada sebagai riadah keluarga juga. Ibu, ayah dan adik-beradik pun semua minat memancing. Sama je barangkali Tuan. Sama juga. Kalau melihat daripada nama ni, bis kita adik-beradik ni? Adik-beradik. Ya. Mana satu adik saya ni. Adik. Okey. Jadi Ani kalau tadi lihat sebenarnya Serena, mungkin aktiviti ini dapat merapatkan lagi jiwa kekeluargaan adik-beradik sama-sama memancing seperti yang Tuan nyatakan tadi. Dan apa yang John menariknya, kalau kedudukan kampung, maksudnya ni masa tinggal di Sinaut ni ataupun masa ni masih tinggal di kampung Mas ya. Kalau kampung Sinaut tu kalau melihat jaraknya kepada pantai ataupun laut tu jauh je tu. Kalau sekiranya kampung kita tu tinggal memang sememangnya terletak di pesisir pantai itu memang kita maklum kali tu. Tapi bis kita tinggal di Sinaut dan mempunyai hobi keluarga memancing kalau dulu orang memancing di kawasan mana selalunya? Biasanya kami memancing di Palu, Kampung Penanjung, di Pantai Seri Kenangan, Kuala Tutong, di Kampung Danau, dan banyak tempat lah. Banyak tempat. Dan Banyak kira tempat tu lah mana yang saja. memancing ini. Asal di dulu. kawasan pantai saja. Dan kalau masa ni macam mana lokasi tempat kita memancing? Bebaslah. Dan menetapkan pada satu tempat ni. Di mana ada lapangan, ada masa. Kalau yang masa panjang, kami akan travel jauh lagi lah. Sampai ke KB, sampai ke Brunei Muara juga. Mungkin berdasarkan penceritaan je barangkali, cerita-cerita orang. Ni orang kalau sana banyak ikannya mungkin atau yang akan dicuba je barangkali juga. Mendengar daripada cerita-cerita orang. Di sana lubuknya. Di sananya masa ni ada musim ikan babatiknya. So we go to tempat lokasi yang dorang beritahu arah kami itulah. Jenis yang ikan dapat dipancing, kalau tadi bang fokuskan balik kepada topik perbincangan perkongsian kita ni hari ini, memancing di pantai ni Tuan. Ada dua soalan sebenarnya yang ingin tanyakan pada pihak kita sebagai permulaan juga. Kenapa mesti apa rasanya keunikan ataupun nyurang thrillnya barangkali memancing sioknya dari memancing di pantai ni berbanding dengan memancing tempat yang lain macam Tuan ceritakan tadi. Memang bis kita berdua memancing semua tempat, kebanyakan tempat sudah dicuba. Jadi kalau untuk soalan yang saya ajukan tadi, kalau bagi pihak bis kita berdua, apa sioknya, apa keunikannya memancing di pantai berbanding dengan di tempat yang lain? Memancing subkas ini bagi kami ia
meripatkan satu silaturahim antara keluarga. Kemudian dia sangat mudah untuk dipelajari daripada cara-cara memancing jenis yang lain lah, macam beat cast. Subcast ni very easy lah tulan. Sekejap saja tadi belajar, insyaAllah boleh pandai dalam sehari lah subcast ni. Kemudian trilnya tu apabila mendapat ikan. Jadi ikan itu lebih besar, lebih berat, lebih challenging lah. Cara-cara kami mendaratkan ikan itu pun ada kerasa keseronokan lah. Baik, mungkin saya ajukan juga soalan kepada Tuan Rosman. Kalau masa ni macam-macam jenis casting, macam-macam jenis pancing sudah masuk ke negara Brunei Darussalam. Kalau dulu masa orang memancing, masa dah berdamai dengan keluarga tu. Tanya ni yang tadi faham, kalaunya pemancingan, itu hanya pemancingan betul. Mana tadi tahu apa jenis-jenisnya. Kalau untuk lok basar, ikan basar ani dipakai. Macam mana kalau dulu? Kalau dulu macam barangnya adalah berbeza lah. Macam sekarang ini orang modern sedikit kan. Jadi banyak jenis. Barang itu kali diorang upgrade lah. Upgrade. Upgrade barang itu kan. Macam dulu paling-paling kalau apa tu orang memancing lama ni macam pakai joran apa tak? Yang diambil dari hutan ini. Pahan, pohon. Macam batang pohon itu kan. Sekarang ini orang ada spool sudah, ada rod, ada macam-macam lah. Tapi syok je sebenarnya tuan, macam mengenang balik masa damit-damit ke orang memancing ni memakai kayu saja, ada diikatkan tangsi, disangkutkan mata kail, lepas tu terus tu mencari cacing. Dapat tu ikan kali, ikan sapat, ikan karok apa tu sebenarnya kadang-kadang bukan manis kita cacing ni. tu. Kalau ada macam di danau tebing-tebing belakang sungai itu ada tu jenis bukan jo bakul-bakul kali yang kena jadikan anu ni apa tu umpan jadi orang pebaik dapat ikan sapat tu iski sudati tu. Itu barangkali jenis keseronokan semasa bersama keluarga kepuasan tadi mendapat ikan itu lah. Tapi sekarang sudah orang beredarnya zaman, umur pun semakin meningkat, minat bis kita tetap sama tu memancing tu apabila mendapat ikan basah-basah umpamanya yang kita tadi ikan berbatik, pastinya juga ikan bakalang barangkali dan saya percaya bis kita memancing itu di dasar laut. Selalunya di kawasan mana bukan di dasar laut ya. Di pantai. Di Tepi pantai je tu, tapi boleh dapat ikan besar je tu. Boleh dapat ikan besar. Selalunya lokasi di mana tu? Kalau di Kuala Tutong ataupun di kawasan danau, memang saya tahu di sana ada kawasan batu-batu sebagai penghadang pantai kan tu. Jadi selalunya orang landing orang tadi tu banyak di sana tu memancing. Jadi di sana tu selalunya tu. Yang biasa kami lah rutin keluarga di kawasan pantai Pengasing. Jalan Pengasing. Penanjung tu, pantai Penanjung. Dua tempat tadi lah yang biasanya kami turun memancing bersama keluarga. Jadi itu arah batu-batu itulah tuan. Sebenarnya saya sendiri dia pernah melihat aktiviti memancing di pantai. Seperti yang saya ceritakan kepada Sarina sebelum tadi ke udara tadi, kalau di pantai ini saya sering mengaitkan dengan aktiviti merambat. Merambat and then apalagi tu mengikis, mengambil menyadap bubuk. Jadi apabila mengetahui aktiviti memancing di pantai, ini dapat dibayangkan tuan. Jadi digambarkan di pesisir pantai kayaknya. Adakah macam itu ataupun macam mana tu tuan? Kalau dilihat dari segi subcast ni yang berbeza ya bukan memancing di batu apa ya mesti di pantai mana-mana. Jadi kita ke pantai ke air pantai itu dari pantai itu tutup mengumban. Itulah bezanya. Kita ada satu video pemancing nanti. Biasa itu. Jadi maksudnya kita akan turun ke pertengahan di darat saja, tidak payah diturun di air. Tapi nyorang kawasan air, dasar airnya tu dalam lah. Kawasan pantai, dari darat saja kami membaling. Baik. Kalau nyorang untuk memudahkan bis kita memahami apa yang diterangkan, ada satu video sisipan yang telah pun disediakan. Kita ni saksikan dulu tuan. Barangkali kita dapat bercerita daripada video tersebut. Baik, kita saksikan videonya. Jadi maksudnya macam mana ni? Okey, di pantai mana ni tuan? Dapat diceritakan? Ini pantai Pengasing. Pengasing itu. Penanjung. Jadi setelah orang kita ni melontarkan berapa kejauhan yang ia boleh reach tu? Kalau macam kami kan subcast Brunei ni kena panggil, kami dapat melontar dalam 150 meter ke atas lah. Okey. Jadi range-nya tu range lontaran itu antara 100 ke 170 meter.
Jadi mungkin dapat menjawab soalan Anak Sarina barangkali tadi ya. Ikan yang basah-basah tu macam mana boleh dapat kita? Macam mana Mungkin boleh, ya, ada. jauh tu Mbak Sarina. Jadi sungai yang dalam tu tuan, laut yang dalam. Kalau tadi boleh fokuskan. Tadi tuan tuan sering menyebut perkataan surfcast. Rasanya surfcast adalah teknik yang digunakan untuk memancing di pantai ni, betul lah. Pesisir pantai. Kalau boleh kami tanyakan mengenai dengan kalau kita boleh menerangkan mengenai dengan surfcast dan juga alat-alat yang kita gunakan untuk surfcast. Ya. Itu bezanya orang pancing biasa sama pancing pantai ni yang perbezaannya lah peralatannya lah. Ya. Macam kalau mancing pantai kan dia menggunakan rod Ada panjang jenis rodnya. 13 kaki ke atas lah, 13 kaki, 14 kaki, 15 kaki sampai 16 kaki. Ya bukannya untuk balingan atau lontaran atau makin jauh. Makin jauh makin dia orang untuk mendapatkan ikan ini makin Itu cabar, artinya surfcast ni lebih mencabar berbanding aktiviti tadi memancing di atas perahu, betul? Kalau di atas perahu tu memang sudah targetnya tu ada sudah sana, tapi kalau tadi di pesisir pantai tu ia akan orang bermain dengan mental kita ni je pulang tu. Dapat. Tambah lagi kalau sekiranya arus ombak tu kuat dan seumpamanya. Jadi kalau dapat diterangkan tuan satu persatu jenis peralatan yang ada kita ni bawakan pada pagi ni. Dan fungsinya. Ya. Macam ni kami panggil dia punya globe kan. Untuk macam kalau sebelum membaling. Pasal ini kan beredar Tali kan. ini tajam ni. Tajam kan. Tajam. Jadi Macam takut tangsin luka. tuan, tangsin main Nah, kikik. ini bukan tangsin ni. Bukan. Ini namanya braided line. Kami panggil braided. Kurang Braided ilmu line Sarina ni- dapat belajar. Ya, PE line. PE line ni ia ada yang biasanya kami pakai 20 pound ke 30 pound dan juga sampai ke 40 pound. Yang PE line ni. Ya, yang mudah putus tu. Jenis spool. Spool Nama ni dia putus ni. spool surf ia ada panjang sedikit daripada spool di perahu ataupun di pemancing di tepi-tepi sungai. Perbezaannya tu, Perbezaan. dia Ia ni punya. khas spool ini untuk pemancing surf. Surfcast. Surfcast. Kemudian di sini kami menggunakan rod 3 sambung. Rod 3 sambung. Okey, dan kepanjangan secara Panjang rod ini berbeza-beza lah. Ada 11 kaki, 12 kaki sampai ke 16 kaki. maksimum. Jadi ini akan disambung ni tuan. Disambung. dipasang tiga. Panjang. Itu yang 13 kaki tu ya. Yang di bawahnya tu Kalau yang biru tu Ini Ini ada jenis juga apa yang dia? Ini jenis teleskop. jenis teleskop ni. Yang main bertarik saja. Dia ditarik sampai ke 14 kaki. okey, dan baru tadi pasangkan spool tu Baru ya. dipasangkan spool. Dipasangkan spool. Kemudian kami menggunakan juga batu landong Batu landong ni untuk Kalau singkanya sini, ni. Singkanya. Singkanya. Ini batu landong yang jenis jangkar berjangkar. Ini biasanya kami gunakan apabila arus kuat. Jadi ia boleh Stay Gugur dan menahan Macam arus sawah, itu, macam sawah. macam mencengkam di pasir di pantai pasir. itulah. Dan kemudian kami ada pembuka kalau dapat ikan jadi sanang kami buka. Dan juga ada jarum sana tu bukannya ini bukannya sebagai jarum jarum buatan jarum untuk- sendiri ni untuk menyula umpan. Selepas lontaran ni kuat sampai ke 100 ke atas 50 100 sampai 170 Jadi ikan itu umpan itu mesti dibuat Pacakkan. dipacakkan Ke dalam. ke dalam ni ia masuk kemudian dalam- dikait dalam dengan- tangsi ke tu dalam umpan tangsi. itu, kan? Supaya yang dah tu umpan Supaya yang dah umpan lepas tu, umpan tu. terlepas nanti. Apa jenis umpan sesuai? Sotong, basar barangkali. Macam mana? Maksudnya apa? Umpan ada banyak-banyak lah yang kami biasa pakai. Ada 2 jenis lah umpan. Ya jenis mati dan juga yang jenis hidup. Okey, yang mati yang artificial punya. Tidak, yang mati ini kami pakai yang fresh je. Yang fresh lah, dia mesti Oh, fresh. Fresh tu yang ada tu. Jadi umpan daripada ikan-ikan kecil, Ikan. sotong, katam dan apa-apa saja yang hidup yang di tepi pantai itu, ia tu sudah tu umpan yang kami gunakan. Yang mungkin kalau tanikan pengalaman bis kita, kalau untuk mendapatkan banyak lagi hasil, umpan yang mungkin jadi kegemaran barangkali ya di Adakah pantai-pantai tu? kita ini adakah mungkin daripada Biasanya pengalaman kita udang hidup. udang hidup. Tapi jenis basar. Kira ikut saiz
mata kail tu kan. Tapi kalau kami matikan pulang tu supaya anda terlepas, jadi dicucuk pakai yang anu ni kami macam needle ni kan. Itulah tu digunakan. Jenis mata kailnya belum kita ada melihat ni tadi. Mata kailnya selalu pakai dalam nombor 21, nombor 17. Ikut brand tu, ikut brand. Ikut anu lah. Ada yang size Ikut 4, size lah, ikut ada size. size 5. Tapi mata kail ni memang besar lah. Jadi itu ini antara kelengkapan ataupun peralatan basic ni yang digunakan untuk tani surf cast. Maksudnya tu memancing di pesisir pantai tu. Tapi kalau tani berada di atas batu pun tidak apa-apa lah je tu. Masih boleh ke? Masih boleh. Masih boleh. Dan cabaran dari segi tenaga pun lebih lagi ni berbanding kita ni orang di atas perahu ataupun di atas speedboat macam orang merawai ke apa tu. Indah orang berkuat-kuat lah. Tapi ini soalnya mesti tenaga. Mesti tenaga. Ini mesti memerlukan anu lah. Ada teknik khas cara membalingnya kan. Macam kami pun teknik ada. Cara cara membaling supaya jauh. Ada teknik-teknik tertentu lah. Dan ada kami pun barangkali dulu belajar lah. ada video ni Jua, mungkin boleh kita ni saksikan Jua. Ini antara teknik yang boleh digambarkan. Mengumpat di Membaling. tanah. Membaling. Yes. Kita akan saksikan sekejap lagi. Itu Tuan, mungkin boleh diterangkan Tuan. Ini teknik membaling. Panjang badan tu Tuan. Itulah. Ini yang coran. berapa belas kaki ni? Belum landing Serena. Belum landing. Sudah. Okey. Cuma kita tahu apa tu landing sudah tu. Ya apabila kami buat balingan, jadi apabila tali yang dilepas satu nanti kerang berhenti dan artinya sudah berhenti tu. Apa kelebihan menggunakan peralatan yang kita bawakan ke studio Surfcast itu berbanding dengan mungkin teknik-teknik atau peralatan yang lain? Kelebihan macam mana tu? Kelebihan Surfcast. Kami kelebihan Surfcast ni dia orang lain daripada anu lah macam memancing biasa kan. Pasal di pantai ni tani ada orang kadang-kadang macam ada ikan usulnya banyak. Macam pantai kan kalau di laut ada takat apa doang kan. Pasang Ya senang lah. mencari. Senang macam tadi kalau macam di perahu apa tuan menyediakan perahu lagi. Ini membawa badan dan bawa badan, bawa peralatan. kereta, singgah siring pantai dan sudah boleh memancing tu. Tapi boleh menjamin dapat ikan. Bagi Biasanya yang expert boleh menjamin lah. Boleh bagi yang mahir memang menjamin. Yang mahir boleh menjamin. Pasalnya orang kalau mengikis satu pun mengikis satu kan dia tadi memakai pukat. Pukat kan tu. Di seorang di sebelah dalam, seorang di tepi pantai kan tu. Orang berjalan dalam lebih kurang 3 minit ke 5 minit tu ke pantai, tarik ke pantai, ada nampak ikan-ikan kecil bang tu. Tapi macam kalau bis kita paling besar ikan yang pernah kita perolehi. Ikan yang paling besar ada 2 jenis ni yang kami pernah perolehi. Ikan banglos. Banglos ni kobia lah kena panggil. Orang putih kobia tu. Kobia. Haruan tasik. Itu yang namanya yang beratnya pun mencapai 40 ke 45 kilo yang kami dapat tu. Dan di kita pantai ada Tutong tu. Pantai Tutong Pantai Tutong. Kita ada gambar. Kita saksikan juga. Adakah ini ikan pari? Ini ikan pari. Ini beratnya berapa ni tuan? Ini dalam pembelasan kilo lah. Apa cabarannya apabila bis kita dapat nyorang ikan ia sudah terkena jarak terkena kail tu ini ikan apa ni? Ini ikan putih. Ikan putih GT. Kena panggil GT. 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 Yang ini berapa beratnya ni tuan? Ini dalam 16 kilo. Belasan kilo je. Baru Jadi apa terbayang sebenarnya Serena apabila tadi memancing mendapat ikan yang besar. Yang ini tuan ikan banglos yang sebelah kanan itu banglos 40 kilo ni. Ini dalam 30 kilo. Dalam 30 kilo dan sebelah tu ikan paita tu Ikan paita. Ini dalam paita 20 lebih kilo lah. Usulnya ikan paita macam pari tu macam dari atasnya tu.
Jadi ikan yang sering kalau dapat daripada kita punya aktiviti memancing, adakah ikan-ikan ini untuk kegunaan keluarga sahaja, konsumsi keluarga saja ataupun dijual dan sebagainya? Macam mana? Ini kan ini untuk untuk orang, bukannya untuk dijual. Untuk sendiri. Untuk sendiri sih lah. Kadang-kadang dibagi-bagi je lah. Orang kalau terlampau besar tu dia makan seorang kan mana habis. Makan sekeluarga pun dah habis. Pasal Pasal orang tadi tahu kalau sudah dapat ikan itu terus dimasak ia nyaman bah. ya Lain fresh kesidapannya itu tu. kan. Itu yang kelebihannya lah, ya fresh itu. Asalnya apa? Ni lain pelangan daripada casting. Masakan. Kalau sudah apa jenis masakan kita tu? Steam ke Kalau hari itu ada ataupun macam mana? macam Kalau pari? salai ke? Kalau pari masak kari lah paling Masak lama. kari. Kari kering. Oh. Wah. Kalau ikan yang lain yang satu tadi apa namanya Sarina? GT. GT ya. Kalau GT masakan apa yang Ikan orang putih. paling adalah? Kami biasanya masak asam pedas tu. Asam pedas. Masak Mungkin di kunyit. steam barangkali juga. Di steam lepas besar kan. Jadi untuk steam tu dia mendemuat tu. Kukusan kemuat. Kukusan besar. Kukusan kemuat. Kukusan demuat. Jadi orang kalaupun dibuati pun orang masih besar bah. Masih besar, Pak. Dan mungkin juga bis kita ada pengalaman menyertai pertandingan, tuan. Secara individu. Memang kami ada. Memang ada pengalaman lah. Dapat ceritakan pertandingan. di Brunei ke ataupun di luar negeri? Biasanya kami menghadiri perlawanan di luar negeri. Dalam negeri ada, tapi lebih seronok kami merantau ke luar negeri, ke negara-negara jiran macam Sabah, Sarawak. Di Sabah pernah kami menjadi top 10 wakil Brunei ya. Ada kami membawa bendera Sabah. Ini di Miri River Mouth, Anjuran Dewa. Pernah kami top, ini nombor 8 lah, top 8. Ikan yang diperolehi tuan kalau masih ingat tuan masa di Miri? Ini ikan jenis utik nih, panggil utik. Tapi di pantai. Di pantai. Ada juga utek kan ni di pantai. Ada. Ada. Pasal kalau masa ini gambar masa di di Bin Sulok, Sabah. Ini top nomor 8 je. Jadi sebenarnya ini kalangan kawan-kawan kah ataupun memang keluarga barangkali macam mana? Pada mulanya 2014 saya melihat yang sebkas ini tidak banyak dibuat di Brunei ini. Jadi pertandingan pun belum ada 2014 itu. Jadi saya mengambil inisiatif untuk mengembangkan sukan memancing sebkas ini. Pasal apa di luar negeri dan internasional sudah, bukan lagi di Sabah, di Sarawak, malah di West Malaysia hadiah memancing ini sampai ke 150,000 RM. Itu yang membuat kami semakin Iski kan lah. untuk mendapatkan hadiah-hadiah itu. Jadi kami pun mengajarlah cara-cara teknik yang betul kepada kawan-kawan. Tadi itu macam kita melihat tadi gambar ramai itu. Itu adalah kawan-kawan kami yang sudah mengajar tu. Pasal sebkas ini boleh juga bersorangan, cuma lebih seronok beramai-ramai itulah mancing secara beramai-ramai itu. Berjemaah. Berjemaah. Persiapan yang dilakukan itu yang diperlukan sebelum orang macam rasanya bukan turun-turun saja ni tuan. Kalau ikut pertandingan apatah lagi ke negara jiran dan sebagainya. Jadi mungkin kalau dari segi pengalaman kita setakat ini apa persiapan ataupun apa sajalah perkara yang rasanya penting untuk mempersiapkan diri kita ni sebelum tani ikut, khususnya kalau ikut pertandingan. Mental, fizikal tu macam mana mesti tani jaga kali depan. Macam mana tuan? Memang kalau ada pertandingan terutama sekali macam pertandingan itu hadiahnya besar sampai ke 12,000, 20,000 RM itu. Selalu ke luar negeri itu kami banyak buat persiapan lupa barang ini selalu ketinggalan ni lagi kan dibawa umpan kadang-kadangnya payah mencari lagi. Jadi persiapan awal itu perlu kami untuk titik beratkan. Jadi mengikut pengalaman yang kami sudah pernah 2-3 kali sudah menyertai ini. Jadi kami buat checklist lah. Checklist itu macam barang-barang peralatan ini spool apa itu semua sekali dimasukkan awal tu di dalam kereta sebelum perlawanan itu. Jadi memang umpan ada itu pun umpan yang kami bawa itu pun bukannya satu macam tu pasal
di pengalaman kami lah untuk Sepkas ini lain tempat lain umpannya tu. Sama lain lain barangkali kegemarannya. size poolnya yang bis kita akan melihat satu-satu keadaan macam orang tua-tua dulu sebelum turun ke laut apa. Diorang melihat awan ataupun melihat apa istilahnya tu angin gitu orang macam tu. So baru tentu kadang macam tu barangkali tu tuan. Mesti juga keadaan atau kami Sepkas indah kira macam tapi kalau dari keselamatan kalau macam hari hujan ada tuan dah mian tu pasal petiran ya, pancaran kilat itu boleh mensyok. Ini bahaya ni, boleh mensyok kan? menangkap ke rotan ini. Dan orang itu boleh ada kejutan elektrik tu yang baik. Sebenarnya masa kita ni sudah di penghujung segmen. Kita terasa seronok dan siok sebenarnya mendapatkan ilmu dan pengalaman daripada Tuan Najib dan juga Tuan Rosmana. InsyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan kita ni lagi barangkali masa tu nanti membawa hasil lagi kali ya. InsyaAllah. Kita akan berjumpa lagi Tuan. Jadi yang pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketuanya yang pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penonton, itu saja perkongsian kita ni hari ini. Pelbagai perkongsian telah pun kami sajikan kepada bis kita hari ini. Kami mengharapkan dapat menambah sedikit nilai pengetahuan kita ni bersama untuk hari ini. Ya, insyaAllah Rapat Pagi akan bersiaran seperti biasa esok bermula 7 pagi dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Salam hormat. Jumpa lagi.